Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Para muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillahirabbil. Pada kali ini kita diizinkan untuk bertemu lagi untuk membicara dan membahaskan hadis 40 Al-Arba'in An-Nawawiyah yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kali ini kita akan membaca hadis yang ketujuh bertajuk berkenaan dengan agama adalah nasihat. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Lafaznya berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yang bermaksud daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa agama ini adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Jawab baginda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan para imam muslimin dan seluruh muslimin selain imam-imam mereka. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, bab keterangan bahawa agama adalah nasihat. Nombor hadis yang ke-55. Ia merupakan di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Al-Imam An-Nawawi berkata, tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim kecuali hadis ini sahaja. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Hadis ini dikategorikan sebagai Jawami'ul Kalim. Maksud Jawami'ul Kalim ini ialah ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat. Sebagai Jawami'ul Kalim yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat bagi Nabi. Hadis ini terdiri pada kalimah-kalimah yang ringkas tetapi mempunyai makna dan faedah yang agung, sehingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis ini berkenaan dengan hukum hakam syariat, sama ada usul ataupun furu'. Bahkan termasuk di bawah hadis atau maksud satu kalimah sahaja yang disebut dalam satu hadis, iaitu untuk kitabnya. Ini disebabkan kitab Allah mengandungi semua urusan agama, sama ada usul ataupun furu', amalan dan juga i'tiqad. Oleh itu, apabila seseorang itu beriman dan beramal dengan kandungannya sesuai dengan tuntutannya, maka dia sebenarnya telah menghimpunkan syariat secara total. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak kami tinggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, para ulama telah berkata, pusingan Islam itu bergerak di atas paksi hadis ini. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, antara perkataan yang terdapat dalam hadis ini seperti perkataan ad-din. Perkataan ad-din maksudnya agama. Yang dikehendaki dengan agama di sini ialah agama Islam. Maksudnya, Islam menjadi tunggak dan tiang agama. Dan tunggak Islam ialah an-nasihah. Apa maksud an-nasihah? An-nasihah merupakan satu kalimah yang menggambarkan tentang perasaan inginkan kebaikan untuk yang dinasihati disebabkan nasihat yang diberikan. Perkataan an-nushu ataupun an-nashu pada bahasa bermaksud bersih daripada perkara yang mencemarkan.
A'immatul muslimin maksudnya imam-imam muslimin. Itu para pemerintah umat Islam. Wa ammatihim seluruh muslimin. Iaitu seluruh kaum muslimin selain daripada pemerintah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, antara kandungan dalam hadis ini yang pertama ialah an-nasihah untuk Allah. Lillahi. Apa maksud an-nasihah untuk Allah? An-nasihah untuk Allah ialah dengan beriman kepada Allah dan menolak syirik terhadapnya, serta tidak mengingkari sifat-sifatnya. Juga dengan menyifatkannya dengan sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian dan mensucikannya daripada segala kekurangan. Begitu juga dengan ikhlas beribadat kepadanya. Melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, kasih dan marah hanya kerana Allah semata-mata. Memberi walak kepada sesiapa yang mentaati Allah dan menentang siapa yang mengingkarinya. Iltizam Muslim terhadap semua perkara ini dalam percakapan dan perbuatannya akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri di dunia ataupun di akhirat. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sebarang an-nasihah daripada sesiapa pun. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, antara pengajaran hadis ini yang kedua ialah nasihat untuk kitab Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan nasihat untuk kitab Allah? Iaitu beriman dengan kitab-kitab samawi. Kesemuanya yang telah diturunkan oleh Allah. Beriman bahawa Al-Quran adalah penutup dan menjadi saksi bagi semua kitab as-samawi. Al-Quran merupakan kalam Allah yang penuh dengan mukjizat. Terjaga, tersimpan di dalam dada dan dalam bentuk tulisan daripada sebarang penyelewengan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjamin daripada berlaku sebarang bentuk penyelewengan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami memelihara dan menjaganya. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, apakah an-nasihah Muslim untuk kitab Allah? Kita sebagai Muslim, kita mesti berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita mesti membaca dan menghafaznya, kerana membaca Al-Quran boleh menghasilkan pengetahuan, menambahkan kebersihan jiwa, keharmonian perasaan dan juga meningkatkan ketakwaan. Dengan membaca Al-Quran, ganjaran dan kebaikan yang besar akan ditulis pada catatan amalan seseorang dan akan menjadi syafaat untuk dirinya pada hari kiamat nanti. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Manakala penghafaz atau menghafaz kitab Allah di dalam dada, sebenarnya dia dapat memberikan ketenangan, dapat mengimarahkan hati, memakmurkan hati dengan cahaya daripada kitab Allah dan memperolehi kemuliaan yang selayaknya dimiliki oleh seorang Muslim. Dengan itu, ia akan mendapat kemuliaan di kalangan manusia di dunia dan akan memperolehi kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Berdasarkan kepada kadar hafazannya ketika mereka berada di dunia ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha." Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan majulah serta bacalah dengan tartil. Tartil ini maksudnya sempurna dan teratur, sebagaimana yang telah kamu pernah membacanya ketika kamu berada di dunia. Sesungguhnya martabatmu ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Sidang muslimin yang dikasihi sekalian, antara adab ataupun pengajaran tentang interaksi kita dengan Al-Quran ialah membaca dengan tartil dan memperelokkan suara ketika membacanya, yang menjadikan bacaan tersebut menusuk ke dalam jiwa lalu menyentuh perasaan. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud
Bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang tidak berlagu-lagu dalam membaca Al-Quran. Ataupun laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Yang ketiga, kita hendaklah meneliti dan memahami ayat dan pengertian yang ingin disampaikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian itu, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka itu kunci penutup yang telah menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Yang keempat, kita mengajarkannya kepada generasi Muslim yang datang kemudian. Kerana ini dilakukan supaya mereka dapat memikul tanggungjawab memelihara kitab Allah. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah jalan untuk menuju kemuliaan serta kebahagiaan. Sebagaimana Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Yang kelima, kita berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Ini yang tertinggi. Kerana tiada kebaikan pada bacaan sahaja tanpa kefahaman, dan tidak ada kebaikan pada kefahaman sahaja yang tidak disertakan dengan amalan. Kesan yang paling penting yang akan dapat kita perolehi daripada Al-Quran hanya dapat dinikmati melalui kefahaman dan kita beramal. Amat buruk bagi kita jika kita mengetahui tapi tidak beramal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu memperkatakan sesuatu dan kamu tidak melakukannya. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian. Begitu juga yang ketiga, an-nasihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikehendaki dengan nasihat untuk Rasulullah ini? Iaitu dengan membenarkan risalahnya. Beriman dengan semua apa yang didatangkannya, yang didatangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan mencintai dan mentaatinya. Tambah-tambah lagi kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, kita diperingatkan dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengasihi Rasulullah adalah sama dengan kita mengasihi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, maka Allah akan mengasihi kamu. Dan ketaatan kepada Allah ataupun ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sesiapa yang taat pada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi an-nasihah yang dimaksudkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga berlaku selepas kewafatan baginda, dan menuntut kita umat Islam supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adab-adabnya, dan beriltizam dengan sunnahnya sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, dan mengambil pengajaran dan peringatan daripada kehidupan baginda dan memberi saham di dalam menyebarkan sunnah baginda di kalangan manusia. Begitu juga menolak segala tuhmahan batil, tuhmahan-tuhmahan palsu, fitnah-fitnah, ejekan-ejekan yang dilemparkan oleh musuh-musuh dan mereka yang berkepentingan, serta dakwah mereka yang melampaui batas. Seperti apa yang berlaku pada hari ini, kumpulan non-Muslim berani menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam mesti bangkit untuk mempertahankan maruah Nabi dan umat Islam. Para penonton kaum muslimin yang dikasihi sekalian,
nasihat kepada para imam muslimin. Yang dimaksudkan dengan imam muslimin di sini ialah para pemerintah Islam ataupun para pemerintah umat Islam. Dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka. Termasuk juga dalam pengertian imam muslimin ini ialah para ulama, golongan islah, golongan yang memperbetulkan penyelewengan. Para pemerintah umat Islam, mereka mestilah terdiri dari kalangan muslimin yang mempunyai ketaatan yang penuh. Allah Ta'ala berfirman, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi, mereka mempunyai ketaatan terhadap mereka menjadi wajib. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan pada ulil amri. Ulil amri ini orang yang berkuasa di kalangan kamu. An-nasihah kita untuk mereka ialah dengan kita menyokong kebaikan mereka, petunjuk dan keadilan mereka. Bukannya kita mencintai mereka kerana peribadi mereka ataupun ada kepentingan peribadi yang kita akan perolehi daripada menyokong mereka. Begitu juga kita mahu supaya kesatuan ummah berada di bawah pemerintahan mereka yang adil dan membenci sebarang perpecahan dan kebinasaan masyarakat di bawah pemerintahan mereka yang zalim dan lemah. An-nasihat kita untuk mereka juga ialah dengan menolong serta mentaati mereka berlandaskan kebenaran dan menegur mereka dengan kebenaran. Peringatkan mereka dengan kebenaran. Kita memberi peringatan kepada mereka dengan teliti, penuh dengan hikmah dan lemah lembut. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada umat yang tidak menasihati pemerintah mereka. Dan tidak mengatakan kepada pemerintah yang zalim, kamu zalim. Tidak sebut pada mereka tentang penyelewengan yang telah dilakukan. Begitu juga tidak ada kebaikan pada pemerintah yang menghina rakyatnya, yang mengunci mulut-mulut rakyatnya, yang memberi nasihat, serta memekakkan telinganya daripada mendengar nasihat-nasihat yang benar. Bahkan membenci sekiranya terdapat rakyat yang menyatakan kebenaran kepadanya. Ketika umat menjadi seperti tunggul kayu, tidak melaksanakan tanggungjawab an-nasihah dan menegur pemerintah, dan pemerintah pula menjadi tagut, tidak lagi menerima nasihat dan teguran, ini bererti satu kehinaan, kehancuran dan hazimah, kekalahan dan kekerdilan. Ini akan berlaku apabila sesuatu umat itu telah menyeleweng daripada prinsip-prinsip Islam. Oleh itu konsep pemikirannya diubah dan dirosakkan dan perkataan dan perbuatan manusia. Manakala untuk para ulama dan golongan islah, tanggungjawab mereka dalam melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk kitab Allah dan sunnah Rasulnya sangat-sangat besar. Tanggungjawab ini menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta menjelaskan dalil daripada kedua-duanya. Begitu juga menolak pendapat-pendapat dhaif dari ulama yang menyeleweng, menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan dhaif yang terdapat di dalam kitab sunnah dan masanid berdasarkan kepada kaedah-kaedah ilalul hadis ataupun al-jarh wa ta'dil. Dan tanggungjawab mereka ini sangat besar, dan menjadi lebih besar ialah dalam melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk para pemerintah dan menyeru mereka supaya menghukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menghisap mereka sekiranya mereka cuai dan lalai daripada melaksanakan tanggungjawab ini dan tidak berusaha bersungguh-sungguh menyatakan kalimah yang benar di hadapan para pemerintah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdalal jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Sebesar-besar jihad ialah menyatakan kalimah yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dan mereka akan dihisap di hadapan Allah sekiranya mereka mengampu pemerintah dengan pujian palsu sehingga pemerintah meneruskan kezaliman dan kesesatan yang dilakukan dan menjadikan diri mereka sebagai suruling dan tunggangan kepada para pemerintah. Di sana terdapat perbezaan yang sangat besar di antara dua keadaan. Yang pertama, mereka yang bersama-sama dengan kumpulan pemerintah dengan sultan. Yang kedua, mereka yang menjadi pak turut dalam kumpulan dan menjadi khadam kepada pemerintah. Kita kena bezakan.
Dan an-nasihah kita untuk para ulama dan golongan islah ialah dengan mengingatkan tentang tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan ke atas pundak mereka, ke atas bahu mereka. Dan kita membenarkan apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana mereka adalah siqah, mereka dipercayai. Dan kita memelihara lidah mereka ataupun kita memelihara diri kita dan lidah kita daripada mencerca dan mencela mereka, kerana perlakuan ini akan menghilangkan kehebatan dan meletakkan mereka di dalam kandang orang yang salah. Kita juga mesti insaf. Yang kelima, nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin ialah dengan memberi tunjuk ajar kepada orang Islam demi kepentingan akhirat dan dunia mereka. Apa yang menyedihkan pada hari ini, umat Islam telah memandang mudah, remeh di dalam melaksanakan hak an-nasihah terhadap Muslim yang lain. Khususnya dalam masalah-masalah bekalan ibadat menuju akhirat. Mereka membataskan segala perhatian dan kepentingan kepada perhiasan dunia semata-mata. Jadi an-nasihah yang dilaksanakan mestilah tidak terhenti sekadar kata-kata. Bahkan mesti menjangkau ke peringkat amalan. Dengan itu an-nasihah akan berperanan dalam masyarakat sebagai penutup keaiban dan penyekat kecacatan, penahan mudarat ataupun pelahir maslahat kebaikan, penyuruh ma'ruf dan pencegah mungkar, pemberi ketenangan kepada yang dewasa dan kerahmatan kepada yang kecil, dan sebagai pencegah daripada berlakunya penipuan dan hasad dengki. Sekalipun dengan melaksanakan an-nasihat ini, kesannya risikonya besar, memudaratkan harta dan dunia orang yang melaksanakannya. Itu adalah risiko kepada menjadi penegur kepada kaum muslimin. Walaupun itu risikonya, tetapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah begitu besar. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, bentuk-bentuk nasihat yang paling besar antaranya ialah ada di kalangan umat Islam ini yang menghadapi masalah, yang sering meminta nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dalam hadis yang berbunyi, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila seseorang daripada kaum muslimin meminta nasihat kamu, maka nasihatilah dia. Di antara bentuk an-nasihat yang paling besar ialah dengan an-nasihat untuk saudaranya ketika ketiadaan saudaranya. Bagaimana? Iaitu dengan menolong dan membelanya ataupun mempertahankannya daripada melakukan kemungkaran. Kerana melakukan tanggungjawab ini, tanggungjawab an-nasihat ini, di waktu ketiadaannya membuktikan kejujuran pelakunya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min haqqil muslim 'alal muslim an yansaha lahu idza ghaba." Sesungguhnya di antara hak seorang muslim ke atas saudara muslimnya ialah dia melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuknya dikala ketiadaannya. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, beberapa pandangan ulama mengenai nasihat. Al-Imam Hasan al-Basri berkata, kamu tidak akan sampai kepada an-nasihah yang sebenarnya terhadap saudaramu sehinggalah kamu menyuruhnya dengan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya. Beliau meriwayatkan bahawa setengah sahabat Nabi SAW pernah berkata, demi Tuhan yang diriku di dalam genggamannya, sekiranya kamu suka, pasti aku bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Sesungguhnya, sekasih-kasih hamba kepada Allah, ialah mereka menjadikan Allah mengasihi hambanya dan menjadikan hamba mengasihinya serta berusaha menyebarkan an-nasihah di atas muka bumi ini. Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani berkata, Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak melebihi para sahabat Rasulullah SAW yang lain dengan puasa dan sembahyang, tetapi ada sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kata beliau, yang ada dalam hatinya ialah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan an-nasihah kepada makhluknya.
Al-Imam Fudail bin Iyad berkata, orang yang paling berjaya di sisi kami bukanlah orang yang paling berjaya melaksanakan banyak sembahyang dan puasa. Tetapi yang paling berjaya di sisi kami diukur dengan jiwanya yang pemurah, berlapang dada dan melaksanakan tanggungjawab an-nasihah, amar ma'ruf nahi munkar kepada kaum muslimin. Sidang muslimin yang dikasihi sekalian, perlu kita jaga adab nasihat di dalam Islam. Seseorang itu hendaklah memberi nasihat dengan menegur saudaranya dengan rahsia. Kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Ini perlu diberikan perhatian yang sangat besar. Sebagian ulama berkata, sesiapa yang menegur saudaranya dengan sesuatu perkara yang hanya diketahui olehnya dan saudaranya sahaja, maka itu adalah nasihat. Sesiapa yang memperingatkan saudaranya di khalayak ramai, ini bukan nasihat. Kerana ini dia telah membongkar, telah menelanjangnya, telah menempelaknya. Al-Imam Fudail bin Iyad berkata, mukmin ialah mereka yang menutup keaiban dan memberi nasihat. Tetapi si jahat ialah orang yang membuka keaiban dan memalukan saudaranya. Sidang penonton kaum muslimin yang dikasihi sekalian, melalui hadis ini kita dapat mengambil beberapa manfaat. Ini sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Al-Imam Ibn Battal. Yang pertama, nasihat dalam Islam ialah ad-din. Ad-din itu maksudnya Islam. Oleh itu ad-din meliputi amalan dan juga perbuatan dan perkataan. Yang kedua, hukum an-nasihah ialah fardu kifayah. Sesiapa yang melaksanakannya akan diberi balasan kebaikan dan akan menggugurkan kewajipan daripada bahu orang lain. Kalau mesti ada satu kumpulan, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu wujudkan satu kumpulan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka adalah kumpulan orang-orang yang berjaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanggungjawab an-nasihat ini mestilah dilaksanakan sekadar kemampuan. Iaitu si pemberi nasihat mengetahui bahawa nasihatnya itu akan diterima, ditaati dan dirinya selamat daripada perkara-perkara yang dibenci. Dan sekiranya dia takut terhadap keselamatan dirinya daripada sebarang risiko penyelewengan, maka dia mempunyai pilihan. Pilihan untuk membenci di dalam hati. Sebagaimana hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sidang kaum muslimin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada kali ini memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Setakat ini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.